Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah rahmati lagi Allah kasihi. Alhamdulillah, kita pada pagi ini dapat meneruskan pengisian melihat susunan surah-surah di dalam Al-Quran, yang mana pada pagi ini kita akan membincangkan 4 surah. Kalau sebelum ni kita bincang 2 surah, tapi pagi ini kita akan lebihkan lagi beberapa surah kerana kita ingin mengikuti bilangan Ramadan yang sedang kita lalui. Kita mengetahui bahawa hari ini merupakan 14 Ramadan yang ke-14, dan kita akan ikuti juzuk mengikut kepada bilangan Ramadan. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan melihat perkaitan surah yang ke-13, suratul Ra'di, dengan surah sebelumnya iaitu surah Yusuf. Okay. Surah Tur-Ra'di dan surah Yusuf ini adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-13. Ya, kemudian kita akan lanjutkan dengan melihat hubungan di antara surah yang ke-14, surah Ibrahim, dengan surah Tur-Ra'di. Okay. Surah Ibrahim pun merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-13. Dan kita akan bincangkan juga perkaitan suratul Hijr, surah yang ke-15, dengan surah Ibrahim. Yang mana suratul Hijr merupakan surah yang berada pada permulaan juzuk yang ke-14. Jadi dengan waktu kita yang sangat terbatas, kita akan menumpukan 2 sahaja sudut bagi setiap dua surah. Maknanya dekat surah Ar-Ra'd, suratul Ra'di dengan surah Yusuf, kita akan tengok 2 sudut. Surah Ibrahim dengan suratul Ra'di kita akan lihat 2 sudut. Begitu juga suratul Hijr dengan surah Ibrahim kita akan lihat 2 sudut. Okey. Nota telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam nota ada 3 sudut. Kalau kita ada kesempatan, kita masuk sudut yang ketiga bagi setiap perbincangan surah. Cuma suratul Hijr dengan surah Ibrahim nanti saya akan bagi kemudian selepas daripada pengisian ini. Jadi kita mulakan dengan melihat perkaitan surah Ar-Ra'di, surah yang ke-13, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk di dalam Quran. Suratul Ra'di muka surat nombor 249. Okay. Suratul Ra'di ni kita akan lihat yang awal-awal pembukaan surah, manakala surah yang sebelumnya surah Yusuf kita akan tengok muka surat 248. Jadi mudah saja nak rujuk sebab dia sebelah-sebelah saja. Jadi kalau kita buka muka surat 248, penghujung surah Yusuf,
manakala muka surat 249 pembuka suratul Ra'di. Jadi moga-moga tuan-tuan sudah pun bersedia, sudah pun selesai membuka halaman bagi surah yang kita akan bincangkan. Baik, surah Yusuf pada ayat yang terakhir sekali, ayat yang terakhir sekali yang berada pada baris yang ke-13, 14 dan 15, muka surat 248, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semua tentang cerita-cerita, berita-berita, kisah-kisah yang ada pada kisah Nabi Allah Yaqub bersama dengan anak-anaknya. Kisah Nabi Allah Yusuf itu adalah kisah yang bukan direka, bukan dibuat-buat, bukan cerita yang dibuat oleh manusia. Jadi ayat lengkapnya tuan-tuan kena tengok dalam Al-Quran, kerana di dalam nota yang saya paparkan ini saya terus ambil kepada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, sehinggalah kepada hujung ayat. Okay, kena tengok Al-Quran ayat nombor 111 bagi mendapati ayat yang penuh yang bermula daripada laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Itu ayat penuhnya. Okey, ayat 111 ini apa yang kita dapat simpulkan? Allah memberitahu dekat perkataan dekat ayat potongan ayat makana hadisai yuftara. Maksudnya Allah bagi tahu cerita dalam surah Yusuf itu bukanlah cerita yang diada-adakan. Okey, dekat situ ada huruf penafian pada kalimah ma. Okey, ma kat situ membuat penafian. Okey, itu yang Allah sebut pada penutupan dalam surah Yusuf. Okey, bagi mengukuhkan lagi bahawa cerita-cerita dalam surah Yusuf itu cerita yang bukan direka, bukan rekaan Nabi SAW, maka pada pembukaan surah Ar-Ra'di, lihat ayat yang pertama muka surat 249 baris yang pertama dan juga baris yang kedua selepas tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jumpalah ayat nombor 1 surah Ar-Ra'di ni. Okey, ayat ini dalam nota ayat yang lengkap seperti apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, iaitu Allah Ta'ala berfirman, permulaan dengan huruf abjad, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab walladhi unzila ilaika min rabbikal haqq. Okey, ringkasan daripada ayat yang pertama ini, okey, Allah sebenarnya nak memberitahu bahawasanya kitab, okey, iaitu Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah. Okey, yang diturunkan daripada Allah, yang mana kitab itu adalah benar. Baca kerja perkataan al-haqqu. Haq maknanya benar. Okey, apa yang benar? Wallazi unzila ilaika min rabbik, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kitab yang benar. Okey, apa perkaitan ayat pertama surah Ar-Ra'di ni pada ayat 111 surah Yusuf?
Okey. Ayat yang pertama ini surah Ar-Ra'd menguatkan lagi bahawasanya cerita-cerita dalam surah Yusuf itu bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenar-benarnya ia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang wahyu itu adalah benar. Baik. Ustaz, Ya. Ustaz tak buka slideshow. Oh, saya tak buka slideshow. Dia nampak banyak-banyak sekali. Oh iya ke, ampun, maaf dipinta. Kini nampak slideshow ke apa? Nampak dah. Nampak dah, Ustaz. Oh, tadi nampak banyak-banyak. Pada orang yang tadi Ustaz tak buka. Okey, jazakillahu khairan. Okey, maaf zahir dan batin. Baik. Dapat dah ya? Okey. Jadi, apa yang kita dapat belajar daripada sudut yang pertama surah Ar-Ra'd dengan surah Yusuf, kita mendapati bahawasanya surah Ar-Ra'd ayat yang pertama ini menguatkan, mengukuhkan bahawasanya cerita-cerita yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, khususnya cerita keluarga Yaqub, cerita kisah Nabi Allah Yusuf ini memang datangnya dari Allah. Maknanya Allah yang ceritakan melalui wahyu. Kalau Allah cerita, sudah pasti cerita yang benar. Kalau dia benar, maka terbuktilah maka hadisai yuftara. Okey, dalam masa yang sama, tuan-tuan akan dapat jawapan kenapa surah Ar-Ra'd dimulakan dengan penyebutan Al-Quranul Karim. Okay. Habis selesai untuk sudut yang pertama. Okay, moga-moga jelas dan boleh ikuti dengan baik. Baik, kita kepada sudut yang kedua. Okay. Kita pergi sudut yang kedua. Okey. Sudut yang kedua, kita masih lagi sebenarnya merujuk kepada ayat 111 surah Yusuf dan juga ayat yang pertama surah Ar-Ra'd. Okey. Jadi, apa yang kita boleh lihat sudut yang kedua? Okey, dalam surah Yusuf, ayat yang terakhir sekali tu, Allah menyebutkan pada penghujung ayat 111, kita lihat ayat yang di hujung tu Allah kata apa? Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Okey. Sekejap, saya tunjukkan spotlight dia. Okey. Tengok perkataan ini. Ya. Okey. Nampak? Yang ni kan? Tengok ayat-ayat yang perkataan ni. Allah kata wa huda ni maksudnya Tuhan kata kisah-kisah dalam surah Yusuf itu bukan rekaan. Dan kisah-kisah itu untuk apa? Huda, sebagai petunjuk, sebagai apa? Warahmah, dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Okey, itu sudut yang kedua. Allah nak bagi tahu kisah yang bukan direka-reka itu ada fungsinya nak memberi petunjuk dan juga memberi rahmat. Okey. Apabila kita baca ayat yang pertama dalam surah Ar-Ra'd, Allah menyebutkan
ada manusia memilih untuk tak nak ambil pelajaran, ambil teladan, ambil petunjuk daripada kisah-kisah yang ada dalam surah Yusuf. Okey. Bahkan Allah kata bukan sikit-sikit. Allah kata ramai manusia yang tetap tak mahu beriman. Kenapa tak nak beriman? Okey, kita tengok dulu ayat nombor 1 surah Ar-Ra'di. Allah menyebutkan, ambil yang di hujung tu. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Okey, Allah kata apa? Dan kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Okey. Apa berkaitan dengan ayat yang terakhir surah Yusuf? Okey. Kita mendapati walaupun cerita dalam surah Yusuf itu membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang rasul. Okey, kerana dia seorang rasul lah, dia mengetahui cerita-cerita umat yang terdahulu, macam cerita Nabi Yaqub, macam cerita Nabi Yusuf. Okey, bukan Nabi yang reka. Kalau bukan Nabi yang reka, maknanya siapa beritahu pada Nabi? Kita dah bincang sudut satu. Maknanya Nabi mengetahui daripada Allah. Okey, kalau Nabi boleh mengetahui cerita-cerita yang terdahulu, lengkap kisah Nabi Yusuf daripada kecil sampai dia nak wafat, menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad ini seorang rasul. Okey, kenapa dia rasul? Kerana dia boleh mengetahui maklumat-maklumat kisah terdahulu melalui wahyu. Okey, walaupun macam tu, ayat pertama surah Ar-Ra'di kata walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ramai manusia yang tidak mahu beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi daripada ayat pertama ni juga memberikan kepada kita maklumat bahawasanya ada sebahagian kecil yang nak beriman. Okey, ada sebahagian kecil yang dia membenarkan kerasulan Nabi Muhammad, dia terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dia ikut apa yang Nabi sampaikan. Tetapi kebanyakannya tidak mahu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Itu sudut yang kedua berkaitan surah Ar-Ra'di dengan surah Yusuf. Okay. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kita pergi terus kepada surah Ibrahim dengan surah Ar-Ra'di. Okey, walaupun dalam nota ada 3 sudut, tapi kita tinggalkan dulu yang ketiga. Okey, kita terus kepada surah apa? Kita terus kepada surah Ibrahim dengan surah Ar-Ra'di. Okey, kita lihat surah Ar-Ra'di dengan surah Ibrahim. Okay. Surah Ibrahim, tuan-tuan boleh buka pada muka surat 255. 255. Buka Quran terjemahan, muka surat 255 surah Ibrahim. Okey. Surah Ar-Ra'di, kalau kita lihat ayat terakhir sekali, iaitu ayat yang ke-43. Ayat 43 surah Ar-Ra'di, muka surat yang sama macam permulaan surah Ibrahim.
Okay, tengok baris yang pertama dengan baris yang ke atas. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 255 surah Ibrahim penutup surah Ar-Ra'di ni dengan Ibrahim, kita akan jumpa pada halaman yang sama. Ada satu ayat, ada ayat 43 kan dalam Quran tu kan, surah Ra'di tu. Lepas tu kita akan jumpa nama surah Ibrahim. Lepas tu kita akan jumpa Bismillahirrahmanirrahim, surah Ibrahim. Okey, dah jumpa ya? Okey. Pada ayat nombor 43 surah Ar-Ra'di tu, okey, ini ayat yang lengkap, ada sama seperti nota dengan dalam Quran itu sama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ومن عنده علم الكتاب. Okay, itu ayat nombor 43. Okey, kesimpulan ayat nombor 43 ni, okey, kita terus pergi kepada potongan ayat yang orang kafir kata apa? Wa yaqulul ladzina kafaru lastu mursala. Okey, ayat 43, orang kafir, okey, orang kafir musyrikin ya, mereka ni kata kepada Nabi SAW, mereka kata apa? Engkau Muhammad bukanlah seorang yang diutuskan oleh Allah. Itu penutup surah Ar-Ra'di. Okey. Jelas ya? Penutup surah Ar-Ra'di, kita dapat maklumat terdapat orang-orang kafir yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW ini bukanlah seorang rasul. Okey. Macam mana Nabi nak defend diri dia? Dia nak pertahankan diri dia dalam ayat yang sama sebenarnya ada dekat ayat nombor 43 tu. Dan Nabi mempertahankan dirinya dengan mengatakan, Nabi kata, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Okey, ayat 43, Nabi pertahankan dirinya, Nabi kata, kalau kamu tak percaya aku ni Allah utuskan kepada kamu, cukuplah Allah itu menjadi saksi antara aku dengan kamu. Okey, itu ayat nombor 43. Tetapi, apabila kita masuk permulaan bagi surah Ar-Ra'di, kita ambil ayat yang pertama, kita akan dapat menemukan ayat pertama ni menguatkan lagi akan Rasulullah SAW itu benar-benar seorang rasul. Jadi kalau kita macam kita fikir-fikirkan kan, kita tengok macam kita dapati bahawa ayat 43 tu Allah tak tinggalkan dalam keadaan macam ayatnya macam timbulkan keraguan. Orang boleh detect, orang boleh attack lagi Nabi ni. Muhammad ni dia bukan sebenarnya rasul ya. Tak cukup kalau dia kata sekadar Allah tu jadi saksi. Tetapi surah Ibrahim, mula-mula surah Ibrahim, dia sambung balik penghujung ayat suratul Ra'di itu dengan Allah mengatakan Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur. Okey. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Okay. Nak tahu terjemahan ayat, kena lihat ya, muka surat 255 terjemahan ayat panjangnya. Tetapi kita ambil intisari ayat ni sebenarnya Allah nak mengatakan bahawasanya Nabi SAW ni dia dapat kitab, dia dapat sebuah kitab iaitu Quran
Yang Quran itu Allah turunkan kepada dia. Okey. Quran yang Allah turunkan kepada Nabi ini, Nabi kena sampaikan. Nabi kena sampaikan itulah. Untuk apa Nabi kena sampaikan? Adalah untuk litukhrija. Nak keluarkan manusia ini daripada kegelapan-kegelapan, pergi kepada mendapat cahaya dengan izin Tuhan mereka. Okey. Ayat pertama ni mudahnya untuk kita faham. Kesimpulannya, Allah mengatakan Nabi Muhammad ni seorang Rasul sebenarnya. Macam mana dia seorang Rasul? Dia dapat kitab. Dia dapat Quran. Maka kalau dia menerima wahyu Quran, maka Nabi kenalah dihantar kepada manusia, diutuskan untuk mengajak manusia pergi kepada cahaya. Okay. Jadi, ayat pertama surah Ibrahim ini mengukuhkan lagi bahawasanya Nabi Muhammad SAW ini benar-benar seorang Rasul. Kenapa kena dikukuhkan? Kerana terdapat penolakan daripada orang kafir terhadap kerasulan Nabi SAW seperti mana ayat yang terakhir dalam suratul Ra'di. Okay, jelas untuk sudut yang pertama bagi surah Ibrahim dengan suratul Ra'di. Baik, kita lihat sudut yang kedua. Okay. Sudut yang kedua, kita masih lagi merujuk ayat-ayat akhir suratul Ra'di, tapi kita nak ambil ayat tu ke belakang satu. Maksudnya kita kena tengok ayat yang ke-42 suratul Ra'di. Okey, kalau tuan-tuan ada mushaf, kita buka sebelah dia saja, iaitu muka surat 254 dalam suratul Ra'di ni. Okey, lihat baris yang ke-14 dengan baris yang ke-15. Tuan-tuan akan menemukan ayat itu berbunyi وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا sampai hujung ayat. Okey. Jumpa tuan-tuan baris yang ke-14 dan 15 muka surat 254 di dalam Quran. Okey. Jadi kalau nak melihat terjemahannya, kena tengoklah terjemahan lengkapnya. Okay. Tetapi yang saya kongsikan dalam nota ini adalah seperti kesimpulannya, intisarinya, Allah nak memberitahu kepada kita bahawasanya orang-orang kafir ni, mereka telah membuat beberapa perancangan jahat. Okay. Terhadap siapa? Terhadap para rasul-rasul yang terdahulu. Okay, maknanya Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, rasul-rasul terdahulu ni pun sama macam orang musyrikin Mekah yang membuat rancangan-rancangan jahat. Rancangan jahat ni dipanggil apa? Dia panggil makar. Makara. Dia nak buat rancangan jahat. Okey. Jelas ayat nombor 42 suratul Ra'di. Okey. Tetapi suratul Ra'di ni ayat 42 tidak diterangkan apa contoh rancangan jahat yang dibuat oleh orang-orang kafir terhadap rasul-rasul mereka sebelum ni. Tak disebutkan. Cuma ayat 42 kata Allah juga ada buat perancangan kepada mereka. Itu saja. Namun begitu, nak dapatkan jawapan apa di antara Allah saya ni
Okey, sekejap. Kenapa saya bawa kat sini? Okey. Saya bukan tersalah. Betul. Saya ambil. Okey. Ayat dia betul, tapi saya ulas tu saya ambil yang ketiga. Bukan sudut kedua. Yang saya ulas contoh lah. Saya ulas contoh. Okey, tak apa. Kita tengok sudut kedua. Sama je. Okey. Tadi saya kata apa? Saya katakan bahawa ayat 42 Allah tidak menyebutkan apa? Contoh apa bentuk rancangan jahat yang diambil oleh orang-orang kafir pada rasul-rasul yang terdahulu. Maka nak dapat jawapan dia, surah yang selepasnya memberikan jawapan. Apa jawapan dia? Kita kena tengok surah Ibrahim. Seolah-olah macam Ar-Ra'du ni dia bagi macam umum je. Dia kata apa? Orang kafir ni dia ada buat rancangan jahat tau dekat Rasul tu dahulu. Dia tinggalkan persoalan. Mungkin orang kata tanya, apa rancangan jahat tu? Maka surah Ibrahim ada jawapannya. Seolah macam dia macam kalau kita tengok cara macam ni, Allah tak nak kita pisahkan Ar-Ra'du dengan Ibrahim. Seolah-olahnya macam dia nak menunjuk ada kesinambungan, ada perkaitan. So nak tahu jawapan dia apa yang mereka buat? Kena tengok ayat 3. Surah Ibrahim. Kena tengok muka surat 225. Mereka buat apa? Okay, tengok ayat nombor 3 tu. Ayat nombor 3 dalam nota ni ayat yang lengkap, tapi kita nak tengok dekat potongan ayat tu. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Okay, tengok dekat ayat tu. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Okey, ringkasan daripada ayat 3 ni Allah menyebutkan contoh apa rancangan jahat mereka tu. Allah sebut contoh. Yang pertama apa? Mereka ini wa yasudduna, mereka menghalang manusia daripada ikut jalan agama Allah yang benar. Itulah contohnya. Okey, contoh ayat 3 ni mengatakan orang kafir terdahulu sebenarnya mereka buat apa? Mereka cari jalan macam mana nak pastikan manusia-manusia di zaman itu mereka tak ikut rasul-rasul yang datang kepada mereka. Itu dipanggil wa yasudduna an sabilillah. Bukan sekadar tu juga tuan-tuan. Mereka buat apa? Mereka sangat inginkan, dia punya objektif dia, biar umat-umat itu mereka ikut jalan yang bengkok. Iwaja tu maksudnya bengkok. Okey. Jadi kesimpulannya adalah, okey, ayat 3 surah Ibrahim ini melengkapkan apa yang telah dibincangkan pada ayat yang ke-42 suratul Ra'di. Okey, melengkapkan apa? Memberikan contoh-contoh rancangan jahat yang dibuat oleh orang-orang terdahulu terhadap rasul-rasul yang Allah utuskan. Okey, dapat dia punya penjelasannya. Okey, tapi kita ambil sudut yang satu lagi. Kita buat 3 lah surah Ibrahim ni dengan suratul Ra'di. Okay, cuba tengok yang nota dekat sudut 2. Dia sudut 2 tapi saya nak terangkan yang ketiga, yang bentuk ketiga. Okey. Ayat sama, ayat 42, tapi kita rujuk surah Ibrahim, kita tengok ayat nombor 2. Okey, tengok ayat nombor 2, muka surat yang sama juga. Okey. Surah Ibrahim, muka surat yang sama, 255. Okey. Ayat 42 tadi kita kata apa? Kita dapat jawapan
orang kafir terdahulu ni macam-macam mereka buat rancangan jahat kan. Okey. Dekat surah Ibrahim, Allah Ta'ala memberikan amaran. Siapa-siapa yang ada buat rancangan jahat kepada para rasul mereka, maka Allah terangkan apa balasan dia. Balasan itu Allah terangkan dekat ayat nombor 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini ayat lengkapnya. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ni yang kita nak gunakan potongan ayat ni. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Ambil ayat ni. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Okey, ayat yang kedua ni memberikan jawapan apa azab, apa kesan buruk, apa akibat kalau mereka buat rancangan jahat kepada Rasul. Surah Ibrahim ayat 2 kata apa? Wa wailul lil kafirin, kecelakaan besarlah Allah akan timpa kepada orang kafir dengan azab yang besar di hari kiamat. Okay, jadi apa kita dapat belajar? Kita dapat pelajari bahawasanya surah Ibrahim ini surah yang melengkapkan cerita tentang rancangan jahat orang-orang kafir kepada para rasul mereka dengan menyatakan akibat balasan buruk kepada mereka yang membuat apa? Makaral ladzina min qablihim. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Maka kita dapati memang tepat peletakan surah Ibrahim selepas surah Ar-Ra'di. Sebab apa? Sebab apa yang dibincangkan dekat penutup surah Ibrahim itu, kalau kita tak kita tak rujuk surah selepasnya, mungkin kita akan kehilangan jawapan macam soalannya macam cerita itu terputus. Rupa-rupanya ia tidak terputus perbincangannya walaupun ia dua surah yang berbeza. Baik, kita lanjutkan surah yang satu lagi. Kita terus masuk surah Al-Hijr dengan surah Ibrahim. Kita tengok dua sudut ya. Okey, nota saya belum beri lagi, nanti saya akan bagikan kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, macam mana nak dapat nota? Mudah aja. Okey, pertama, nota mudah je nak dapat. Tuan-tuan ambil link Google Drive yang ada diletakkan di dalam ruangan chat. Kalau tuan-tuan ikut secara langsung melalui aplikasi Zoom ni, tuan-tuan kena tengok dekat yang ruangan chat tu, dia ada butang yang ke-5 kan. Boleh tuan-tuan jumpa gambar mikrofon mute tu, stop video, security, tengok yang dekat bahagian chat tu. Okey, dekat dalam tu ada ya, ada diletakkan tu apa tu nota rujukan dia. Lepas tu siapa-siapa yang tertinggal, dia nak tahu daripada surah-surah Al-Fatihah sampai kepada surah yang hari ini, boleh lihat di FB page Malaysian Tadabbur Academy, ataupun tuan-tuan boleh pergi terus kepada channel Akademi Tadabbur Malaysia di YouTube. Dah sampai dekat YouTube tu, tekanlah loceng reminder dengan apa tu, tuan-tuan jadilah salah seorang subscribers tu ya. Susah betul dah sebut. Okey, jadi kita terus kepada surah Al-Hijr dengan surah Ibrahim. Okey, kenapa nak belajar sampai surah yang Hijr ni?
Kalau sebelum ni kita belajar 6 sudut. Kan? Sebab saya sebut awal-awal tadi, sebab kita dah masuk 14 Ramadan. Jadi kita kena kejar ikut hari bulan Ramadan tu, supaya kalau boleh nanti habis Ramadan, kita cuba habiskan 114 surah. Okay. Jadi tuan-tuan boleh buka surah Al-Hijr. Okay, mudah je. Surah Hijr tu, tengok muka surat 262. Okay, muka surat 262. Lepas tu tengok muka surat 261. Kita tengok sebelah-sebelah dia. Surah Ibrahim, penutup surah Ibrahim dengan pembuka suratul Hijr. Okey, jumpa tuan-tuan dan puan suratul Hijr. Okey. Kalau tuan-tuan ada Quran, saya tak tahulah tuan-tuan punya Quran ni dia ada banyak bentuk kan. Kalau macam Quran terjemahan saya ni, surah baru dia letak background dia color lain. Kalau macam saya punya Quran, saya guna Quran Al-Kamil. Ni terjemahan Al-Kamil ya, daripada Telaga Biru. Okey. Ni ada orang hadiah pada saya. Semoga Allah memberkati beliau ya, mudahkan urusan beliau. Dalam Quran terjemahan saya ni, waktu dekat surah Ibrahim, color hijau. Dia punya background dia tu, dia panggil apa tu, kotak dia tu warna hijau. Tapi masuk surah Hijr, dia masuk color lain tak, warna merah. Sebab tu tuan-tuan, insya-Allah nanti saya memang ada rancangan nak, bukan rancangan jahat ya, macam orang kafir tadi. Dia rancangan baik. Saya nak terangkan kepada tuan-tuan macam mana nak gunakan Quran terjemahan ni. Kita ni tak pedulilah warna apa ke, hijau ke, kuning ke, ada simbol apa ke, ada gambar apa ke, janji baca je ayat Quran kan. Sebenarnya setiap Quran ni yang diterbitkan, dia ada sebab tu. Kenapa dia buat gambar raja tu, kenapa warna dia, kenapa simbol. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan. Kita cerita ni dulu supaya sampai kepada matlamat dia. Baik, buka surah Hijr. Sebenarnya saya nak minta tuan buka surah Hijr tu. Okey, dah jumpa ya, buka surat 262. Okey. Okey, kita tengok ayat yang pertama Hijr, kita gabungkan dengan ayat yang terakhir surah Ibrahim. Okey. Surah Ibrahim, ayat terakhir ni dia juzuk yang ke-13 lah. Ayat terakhir berada pada juzuk yang ke-13. Okey. Ayat 52 surah Ibrahim ni, ini ayat yang penuh saya ambil dalam nota, sama seperti mana dalam Quran terjemahan. Allah mengatakan apa? Haza balaghul linnas. Sampai hujung ayat. Okay, tengok sampai hujung ayat. Okey, kalau kita buat tadarus, kita bacalah ayatnya penuh. Tapi kita bukan nak tadarus, bukan nak tadabbur panjang. Kita cuma nak tengok ayat kedua ni pasal apa. Kita dah tengok pada perkataan hadza balaghul linnas. Okey. Kalau kita baca terjemahan dekat hadza tu, maksud apa? Tuhan kata inilah. Allah kata inilah balaghul linnas, penjelasan kepada manusia. Allah beritahu inilah penjelasan yang sempurna kepada manusia. Tapi Allah tak bagi tahu ini tu apa. Allah hanya kata pada ayat terakhir surah Ibrahim, Allah kata hadza balaghul linnas, inilah merupakan penjelasan yang jelas sempurna. Tapi ini tu apa? Quran terjemahan kita dah bagi jawapan lah. Kan, ini tu sebenarnya apa? Dah ada dekat terjemahan tu. Tapi kalau kita tak baca terjemahan lah, kan, kita jumpa Allah kata ini balaghul linnas. Kita pun cari jawapan. Apa tu ini? Rupa-rupanya ini tu, balaghul linnas tu, ayat pertama surah Hijr memberi jawapan. Nak tahu tak ini tu apa? Al-Hijr ayat pertama kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Okey, Allah Taala kata alif lam ra. Allah kata inilah ayat-ayat kitab dan Al-Quran yang jelas. Barulah dapat jawapan ini balaghul linnas tadi tu. Hadza balaghul linnas, rupa-rupanya apa? Oh, rupa-rupanya ayat Al-Kitab wa Qur'anin mubin. Jelas, boleh faham? Nampak kan? Nampak tak seolah-olah dia bukan seolah memang betul pun. Okey. Dia macam ini yang kita nak gali susunan surah-surah dalam Quran ni. Jadi kita dapat jawapan kenapa mula-mula surah Hijr disebut dalam Quran. Rupa-rupanya dia nak sambung apa yang telah ditutup pada surah sebelahnya. Kita yang baca ni baca je lah Quran kan, baca je. Tapi lepas kita belajar ni, kita mendapati bahawasanya walaupun dia duduk sebelah-sebelah, kan, ada pemisah. Tahu tak pemisah surah sebelah dengan surah sebelah? Apa pemisah dia? Bukan surat. Pemisah dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada pemisah dia tu. Bismillah tu. Oh, ni dah surah lain ni. Tapi rupa-rupanya, walaupun di surah lain, walaupun dia berada pada tempat lain, ia masih lagi mempunyai pertalian yang erat di antara satu surah dengan satu surah. So kalau kita sambung tali tu, kalau kita ambil tali dah sampai dekat surah Ibrahim, kita tak boleh putus tali tu, kita kena sambung juga dengan surah Al-Hijr. Baik, kita masuk kepada sudut yang kedua, surah Hijr dengan surah Ibrahim. Di last sekali, akhir sekali. Kalau ada waktu nanti, saya akan ambil lagi yang sudut ketiga yang mula-mula tadi kalau ada waktu. Okey. Saya minta tuan-tuan buka ayat yang ke-49 dan 50 surah Ibrahim. Muka surat yang sama juga, jangan bimbang. Muka surat 261. Okey. Lepas tu surah Hijr kita ambil ayat nombor 2. Okey, muka surat yang sama, sebelah-sebelah saja. Okey, kiri kanan 261, 262. Okey. Dekat surah Ibrahim penutup ni, dua ayat ni. Okey. Ayat yang ke-49 dalam nota ini saya potong ayatnya. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu ayat ayatnya penuh. Ayatnya penuh, betul ayatnya lengkap. Bermula daripada apa? وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ. Sampailah hujung ayat tu. Okey. Kesimpulan dari ayat 49 dengan 50 ni, Allah nak bagi tahu siapa ni. Allah nak bagi tahu akibat orang-orang yang zalim, yang berdosa. Orang yang berdosa di kalangan orang-orang kafir. Okey. Okey. Sebenarnya ayat ni dia, kalau kita tengok ayat nombor 49-50 ni, sebenarnya Allah tak sebut pun siapa yang Allah belenggu dia. Siapa yang dapat pakaian yang dari pakaian yang ada minyak, kalau disambar dengan api terbakar. Kan? Allah tak sebut siapa dalam ni. Ayat 49 dan 50. Tetapi nak cari jawapan dia, dahsyatnya, takutnya dapat azab dibelenggu pakaian dari api tu. Lepas tu muka akan disambar oleh api tu. Wa taghsha wujuhumun nar tu kan. Maka surah selepasnya Al-Hijr, dia seolah-olahnya memberikan kita jawapan. Hampa nak tahu tak siapa manusia ayat 49-50 tu?
Maka jawapannya kata apa? Ayat nombor 2 surah Al-Hijr. Rabbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kita akan jumpa dekat ayat tu. Siapa ayat nombor 2 ni? Allah kata siapa ayat nombor 2 ni? Kita jumpa perkataan apa? Alladzina kafaru. Rupa-rupanya kita jumpa, saya punya pensel ni saya tak boleh guna seperti biasa. Sekejap mungkin dah patah kot pensel saya dalam ni. Sekejap pensel boleh lukis-lukis dekat online ni. Okey, tak apa. Tuan-tuan nampak tak dekat ayat nombor 22 ni, 2 ni perkataan kafaru nampak ya? So alladzina kafaru ni menjelaskan siapa yang kena azab seperti ayat 49 50 ni. Secara tak langsung juga ayat kedua surah Al-Hijr ni memberikan kita penambahan maklumat. Apa lagi azab yang akan jadi kepada orang-orang yang zalim ni, orang-orang kafir ni? Ayat 2 kata apa? Di antara azab lain adalah azab dalam bentuk mereka menyesal. Dipanggil azab apa? Azab dari sudut psikologi, azab dari sudut jiwa. Jiwa mereka rasa menyesal. Menyesal kenapa? Mereka menyesal lau kanu muslimin. Mereka menyesal kenapalah masa hidup dekat dunia dulu tak nak jadi orang Islam. Apa kaitan nak jadi orang Islam dengan kaitan dengan azab? Ni dia panggil azab dari sudut apa? Dari sudut jiwa, dari sudut perasaan. Okay. Jadi kesimpulannya adalah Suratul Hijr ini memberikan jawapan siapa golongan yang kena azab pada ayat 49 dan 50, dan juga ayat yang kedua Suratul Hijr ini memberikan maklumat lanjut. Apa lagi azab? Apa lagi yang akan terjadi kepada orang yang zalim di hari kiamat nanti? Okey, cukuplah sampai di sini. Cukup sudah. Cukup sampai di sini sahaja. Baik, ada apa-apa soalan? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jelas tuan-tuan perempuan? Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Dekat FB page Malaysian Tadawul Academy ada soalan tak? Ada soalan? Okey. Jelas ke tuan-tuan perempuan? Jelas Ustaz, jelas. Jelas suara saya kan? Ya, jelas. Okey, penerangannya boleh faham? Boleh. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semua tu kurniaan dari Allah ya. Itulah kalau kita ada semangat nak belajar, memang betul-betul nak faham, Allah akan bagi faham. InsyaAllah. Kalau begitu, kita berhenti dengan kadar ini. Nota surah Al-Hijr dengan Ibrahim nanti saya kongsikan. Okey. Esok insya-Allah kita nak belajar surah apa? Jadi esok nak belajar surah apa? Cepat-cepat tandakan muka surat dalam Quran tu. Kita nak melihat perkaitan surah Lebah dengan suratul Hijr, An-Nahl dengan suratul Hijr. Lepas tu kita nak tengok pula hubungan antara surah Perjalanan Malam Isra dengan surah Lebah. Kemudian kita akan lihat juga perkaitan suratul Kahfi
dengan surah Al-Isra. Ya, insya-Allah. Jadi besok kita akan masuk kepada perkaitan surah yang juzuk yang ke-14 dan surah yang berada pada juzuk yang ke-15. Al-Kahfi, Al-Isra, An-Nahl. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.